Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati semua. Sudah pasti, ramai sudah mengetahui, mendapat maklumat yang tergempar, di mana ahli parlimen Muar, salah satu ahli parlimen yang menjadi sebutan ramai selepas Syed Saddiq Syed Abdul Rahman disahkan terima hukuman penjara 7 tahun, denda RM 10 juta dan juga 2 sebatan. Namun apa yang dilakukan Syed Saddiq selepas menerima hukuman tersebut? Nah, di dalam sebuah artikel menyatakan Syed Saddiq mohon penjara atau denda sahaja tanpa sebatan. Nah, di dalam artikel daripada Sinar Harian, ahli parlimen Muar Syed Saddiq menyatakan beliau meminta ataupun memohon penjara atau denda sahaja tanpa sebatan. Pasukan pembelaan memohon kepada Mahkamah Tinggi pada Kamis supaya ahli parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dikenakan hukuman ringan dalam bentuk penjara atau denda sahaja. Peguam Haijan Omar mewakili Syed Saddiq memohon perkara itu tanpa menyebut mengenai peruntukan hukuman sebatan. Haijan berkata bekas Ketua Angkatan Bersatu Anak Muda Armada Bersatu itu menyesal akur dan muhasabah diri di atas keputusan berkenaan. Syed Saddiq tidak memperoleh keuntungan daripada pertuduhan yang dikenakan terhadapnya. Katanya ketika sesi mitigasi di hadapan hakim Datuk Azhar Abdul Hamid. Nah, tuan-tuan dan puan, setelah Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang dikenakan hukuman penjara 7 tahun, denda RM 10 juta dan juga 2 sebatan. Adakah apa yang telah diputuskan oleh mahkamah ini setelah permohonan daripada pihak pembelaan Syed Saddiq? Adakah relevan untuk Syed Saddiq menerima hukuman yang ringan? Mungkinkah dibebaskan daripada hukuman 2 sebatan? Ataupun mungkin penjara 7 tahun saja? Ataupun mungkin hanya denda RM 10 juta? Dalam artikel ini lagi menyebut, Haijan berkata, bekas Ketua Angkatan Bersatu Anak Muda itu menyesal akur dan muhasabah diri atas keputusan berkenaan. Sementara itu, seorang lagi peguamnya, Gobind Singh Deo, dalam hujahannya memohon mahkamah menimbangkan faktor mitigasi di mana semua pihak menerima bahawa Syed Saddiq tidak menggunakan duit untuk tujuan pribadi. Gobind berkata, bukti menunjukkan wang itu digunakan untuk membantu orang ramai ketika pandemik COVID-19 dan tujuan kebajikan lain. Kami juga memohon mahkamah menimbangkan pembelaan tertuduh sebelum menjatuhi hukuman, katanya. Peguam-peguam itu berkata demikian selepas mahkamah mendapati bekas Ketua Angkatan Bersatu Anak Muda Armada Bersatu itu bersalah atas 4 tuduhan. 4 pertuduhan bersubahat pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram, AMLA, berkaitan dana Angkatan Bersatu Anak Muda Armada. Mengikut pertuduhan pertama, Syed Saddiq didakwa bersebahat dengan Rafiq Hakim yang diamanahkan dengan dana berjumlah RM 1 juta untuk melakukan pecah amanah dengan menyalahgunakan dana itu. Syed Saddiq akhirnya memohon penjara atau denda sahaja tanpa sebatan. Apa komen Anda, saudara-saudara? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon juga bantu channel ini dengan menekan butang like. Anda boleh share video ini dan tekan butang subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati semua. Masih lagi bercakap tentang 4 MP Bersatu Perikatan Nasional yang menyokong, yang mengisytiharkan sokongan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim, Kerajaan Perpaduan. Kita juga tahu bahawa mereka mengambil keputusan itu untuk menjaga ataupun untuk mendapatkan peruntukan bagi pengundi di kawasan masing-masing. Nah, saudara-saudara, apa kesan terhadap 4 MP Bersatu ini?
Apa kesan akta lompat parti ke atas 4 MP bersatu? Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak yang amat dihormati, baru-baru ini Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution menegaskan bahwa semasa beliau dalam jawatan kuasa penggubalan, akta bersama Gobind Dio dan Hanifah Maidin mewakili Pakatan Harapan. Pakatan Harapan berpandangan bahwa ahli parlimen yang bertindak bertentangan dengan keputusan whip party di dalam dewan adalah dikira hilang kerusi dan pilihan raya kecil perlu diadakan. Itu semasa Saifuddin Nasution Ismail memegang jawatan semasa beliau di dalam jawatan kuasa penggubalan akta bersama Gobind Dio dan Hanifah Maidin yang mewakili PH. Nah, kalau undang-undang ini ataupun peraturan ini digunakan pakai hari ini, bukankah 4 ahli parlimen bersatu yang menyatakan sokongan terhadap kerajaan berpaduan perlu mengosongkan kerusi dan pilihan raya kecil akan diadakan? Kalau ini benar, sudah pasti 4 pilihan raya kecil akan diadakan. Di Jeli, di Labuan, di Kuala Kangsar, dan kalau saya tak silap di Gua Musang. Nah, tuan-tuan dan bapak yang amat dihormati, seperti yang dinyatakan di dalam artikel ini dari Harapan Daily, PH berpandangan bahwa MP yang bertindak bertentangan dengan keputusan whip party di dalam dewan adalah dikira hilang kerusi dan pilihan raya kecil akan perlu diadakan. Tindakan MP yang bercanggah dengan keputusan whip party itu seperti undian belanjawan, usul undi tidak percaya, dan apa-apa RUU yang memberi kesan kepada kedudukan kerajaan. Selain itu, MP yang dipecat oleh parti karena melanggar disiplin dan perlembagaan parti dikira hilang kerusi. Perikatan Nasional masa itu diwakili Hamzah dan Taqiyuddin, PN tidak setuju dengan cadangan PH di atas. Bermakna, apa yang berlaku hari ini mungkin tidak dijangka oleh kepimpinan PN waktu itu. Terutamanya yang dinyatakan di sini, Hamzah Zainuddin dan juga Taqiyuddin Hasan. PN masa itu diwakili Hamzah dan Taqiyuddin tidak setuju dengan cadangan PH. Akhirnya Wan Junaidi, Tunku Jafar sebagai pengerusi mengusulkan hanya cadangan yang mendapat konsensus semua parti akan dimasukkan. Isu ini sebenarnya telah ditimbulkan oleh Anthony Locke semasa dalam perbahasan pada 27 Julai 2022. Ini yang dibahaskan oleh Anthony Locke. Saya bagi contoh, kalau lepas pilihan raya yang ke-15 nanti, ada seorang ahli parlimen DAP. Keputusan DAP sokong yang berhormat Port Dickson sebagai Perdana Menteri, akan tetapi ahli parlimen itu tidak mengikut keputusan parti, dia sokong yang amat berhormat Bera menjadi Perdana Menteri. Apakah kita boleh buat? Kalau kita pecat dia, dia kekal sebagai ahli Dewan Rakyat. Dia tidak akan mendapat apa-apa kesan daripada tindakan itu melanggar keputusan parti. Perkara ini juga boleh berlaku di sebelah sana. Kalau sebelah sana ada MP yang tidak menyokong yang amat berhormat Bera sebagai Perdana Menteri, sokong yang berhormat Port Dickson sebagai Perdana Menteri, maka kalau mereka dipecat, dia juga tidak akan mendapat kesan sebab kerusinya masih kekal. Tonton apa komen Anda, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.